Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Malaysia versus China, yang mana Malaysia seri satu sama dengan China hasil jaringan dari Faisal Halim. Dan kalau kita ikut ada satu gol yang disallow lah daripada kedudukan Faisal Halim yang berada dalam offside sewaktu membuat hantaran kepada Derelok sebelum Derelok menyudahkan peluang tersebut kepada jaringan lah. Sayang lah sebab gol tu offside kan. Tapi apa-apa pun memang satu persembahan yang baik yang ditunjukkan oleh barisan pasukan Malaysia, terutamanya di bahagian pertahanan yang diketuai oleh Dion Kus lah, yang mana boleh dikatakan mereka sangat memberikan satu performan yang bagus, disiplin yang bagus, reading game yang bagus, blocking interception yang bagus, dan juga memenangi era duel. So that is a good thing tentang skuad kebangsaan Malaysia, dibantu juga dengan kecemerlangan yang ditunjukkan oleh Shihan Hazmi sebagai seorang goalkeeper utama pasukan Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan ni, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia lah. Okey, untuk pasukan Malaysia, kalau kita lihat di first half, apa yang dilakukan oleh Kipanggun adalah dia menerapkan satu nilai ataupun satu formation yang agak berbeza. Yang mana kalau kita lihat penerapan yang dilakukan oleh Kipanggun pada first half adalah beliau akan bermain dengan pembentukan shape ataupun back five ketika Malaysia berada di out of position ataupun tidak berada ataupun tidak memegang bola. Jadi dalam situasi apabila Malaysia diserang, maka peranan yang dimainkan oleh Brandon Gunn as a number 6, dia akan turun lebih deeper untuk membantu bahagian centre back, untuk membantu pembentukan back five di belakang, dan Endrick dan juga Paulo yang bermain di bahagian tengah akan drop lebih deeper juga di kawasan tengah untuk memberi coverage, dan akan ada winger iaitu Faisal Halim dan juga Ahya Rashid yang turun bagi membantu Endrick dan juga Paulo dalam pembentukan dan juga melakukan defensive duty. Cumanya daripada segi defending shape dengan back five ketika first half ni, kita sebenarnya agak senang untuk diexploit dan juga ditembusi oleh pemain-pemain China dalam kontrol di bahagian tengah lah. So kita boleh nampak yang China agak selesa dalam ball position dan juga mereka exploit kawasan tengah pasukan Malaysia. Sebabkan apa? Sebab Brandon Gunn dah drop lebih deeper, dan Endrick dan juga Paulo bukannya typical player yang bertindak sebagai defensif. Mereka adalah dua typical player yang attacking minded, and so mereka akan lebih excellent dan juga lebih mempengaruhi bahagian serangan sepatutnya daripada bertindak untuk melakukan defensive duty. Nasib baik walaupun China berjaya untuk exploit dan kontrol bahagian tengah ketika mereka menyerang, kita ada dua winger yang bagus iaitu Ahya Rashid dan juga Faisal Halim, yang mana kedua-dua player ni walaupun bertindak sebagai winger, tetapi mereka berdua banyak untuk turun dan juga cover up bahagian midfield dalam melakukan defensive duty, sama ada melakukan pressing ataupun melakukan track back yang menyukarkan pergerakan daripada pemain-pemain Cina untuk move lebih ke dalam bagi menembusi bahagian pertahanan pasukan Malaysia dan juga untuk masuk ke dalam di box pasukan Malaysia lah. Dan dalam fasa ketika pasukan Malaysia tidak memegang bola juga, kita boleh lihat ada beberapa gerakan yang terjadi adalah dalam pembentukan 5-3-2 ataupun lebih kepada 5-2-1-2, iaitu yang mana kita akan lihat gandingan di bahagian hadapan dua, iaitu ketika China memegang bola, Ahya Rashid dan juga Faisal Halim, mereka akan lebih awal untuk melakukan pressing sekiranya bola berada di bahagian pertahanan China ketika China dalam fasa build-up, dan dia relok akan drop lebih deeper untuk memastikan yang dia boleh bagi coverage kepada Endrick dan juga Paulo, sebab mereka tahu Endrick dan Paulo kurang daripada segi defensive duty. Jadi ketika Malaysia out of position, Malaysia akan ada beberapa formation, tetapi di belakang memang back five, cumanya berlaku pertukaran lah di bahagian tengah dan juga attacking, sama ada akan jadi 3-2 ataupun 2-1-2 ataupun lebih kepada 4-1. So benda tu yang membolehkan barisan Malaysia bertahan dengan agak excellent ketika first half untuk memastikan yang barisan serangan pasukan China tidak terlalu move forward ataupun lebih agresif untuk masuk ke dalam di box. Tetapi memang kita boleh nampak lah yang bahagian tengah, the gap, the space ataupun ruang kosong tu memang ada banyak yang membolehkan pasukan China bermain 1-2 dan juga bergerak untuk masuk ke dalam di box melalui central area. So benda tu perkara yang pertama yang kita boleh highlight kan.
tentang pasukan Malaysia. Perkara yang kedua, akibat daripada penggunaan daripada Brandon Gunn yang bertindak sebagai drop lebih deeper sebagai centre back, kita ada sedikit kelemahan dekat sini, iaitu daripada segi transisi ataupun daripada segi perubahan apabila Malaysia mendapatkan bola ataupun Malaysia dalam fasa counter ataupun dalam fasa build up, yang mana kita boleh katakan dalam fasa build up Malaysia tidaklah terlalu mengharapkan kepada bahagian tengah, yang mana untuk game ni memang kita boleh nampak yang Brandon Gunn memang role dia terlalu deeper, jadi dia tak boleh nak membantu dalam influence bagi melakukan ball progression di bahagian midfield. Memang kita merasakan kehilangan player seperti Stuart Wilkin, dan dalam pada masa yang sama Endrick dan juga Paulo Jose juga tak boleh bermain dalam combination yang bagus, yang mana Paulo Jose untuk game ni agak hilang dari radar. Jadi kita boleh nampak yang player seperti Endrick sahaja yang banyak bergerak di bahagian tengah. Jadi Endrick pun susah nak bergerak di bahagian tengah sebab dia banyak berkeseorangan di bahagian tengah yang menyebabkan dia tak ada support yang banyak. Jadi kebanyakannya pergerakan daripada Malaysia banyak terus supply bola dengan hantaran-hantaran jauh, sama ada kepada bahagian winger ataupun kepada bahagian attacking untuk mencari Faisal Halim, Darren Lock dan juga Ahyar Rashid. Cumanya daripada segi gerakan serangan tersebut memang boleh dikatakan agak efektif. Sebab apa? Sebab kita ada dua winger yang bagus daripada segi pace dan juga kawalan bola, yang mana kalau kita lihat di first half, Ahyar Rashid dan juga Faisal Halim telah memberi satu dimensi kepada barisan hadapan Malaysia apabila mereka memegang bola. Disebabkan apa? Sebabkan kedua-dua player ni mereka ada ruang yang kosong yang banyak disebabkan peranan yang dimainkan oleh Darren Lock. Kalau kita lihat di bahagian attacking, Darren Lock adalah pemain yang banyak menggerakkan pergerakan di bahagian serangan secara off ball movement. Bermaksudnya macam mana? Yang mana Darren Lock dia akan lebih banyak untuk membuat larian dan juga lebih banyak untuk attract pertahanan China untuk memberi fokus kepada beliau, dan dalam pada masa yang sama dia akan memberi ataupun dia create space ataupun cipta ruang kepada Faisal Halim dan juga Ahyar Rashid untuk bawa bola dan juga exploit the ruang kosong yang di-create oleh Darren Lock dengan cara dia attract defense China tu. Dan kita boleh nampak lah pergerakan yang dilakukan bila Darren Lock tak pegang bola, Faisal ataupun Ahyar pegang bola, maka Darren Lock yang akan cuba untuk disturb pertahanan pasukan China dengan attract mereka punya perhatian dan cipta ruang kosong untuk Faisal masuk ataupun untuk Ahyar Rashid masuk untuk memberikan peluang kepada attacking Malaysia untuk bergerak dengan lebih fluid di bahagian attacking. Dan sebab tu kita boleh nampak macam mana gol daripada Faisal Halim tercipta, bagaimana Darren tu kat situ, Ahyar Rashid dapat bola bawa masuk lebih ke tengah, lepas tu Faisal Halim buat larian ke ruang kosong, Faisal Halim shoot dan sebagainya. Even ada beberapa lagi pergerakan yang berlaku macam tu, cumanya daripada segi decision making dan juga finishing, yang tu Malaysia masih lagi boleh diperbaiki lah. Jadi pergerakan lebih macam tu lah ketika first half. Namun begitu, bila masuk second half, kalau kita lihat di second half, sepatutnya Malaysia boleh bermain dengan lebih proper. Sebab di second half pergantian dengan membawa masuk Junior Estal, dan juga membawa masuk Junior Estal ni kita kena faham dia berlakunya pertukaran kepada formation. Jadi di second half Malaysia dah ada back 3 yang proper. Bermaksud Malaysia dah berubah kepada formation 3-4-3 seperti mana mereka bermain ketika menentang Syria. Jadi Brandon Gunn punya role dia tak perlu untuk drop lebih deeper. Sebaliknya Brandon Gunn akan lebih kepada influence untuk bergerak di bahagian tengah dengan melibatkan diri kepada Endrick Dos Santos dengan memberi support dalam melakukan ball progression di kawasan middle third. Cumanya apabila kemasukan Junior Estal di bahagian second half, kita boleh nampak yang progression ataupun dari segi formation shape ketika pasukan Malaysia memegang bola, boleh dikatakan Brandon Gunn gagal untuk memberi influence yang bagus ketika bahagian serangan, tetapi dia bagi bahagian yang bagus ketika berada dalam kedudukan bertahan. Cumanya macam itulah saya cakap, bila gagal untuk memberi support yang banyak kepada Endrick dalam formation 3-4-3, padahal kita dah masuk dengan proper back 3 iaitu di second half untuk attacking punya shape. Sebab kita dah ada Dion Kus, kita dah ada Dominic Tan sebelum Dominic Tan diganti oleh Shahrul Nazim, dan juga Junior Estal untuk membentuk back 3. Kalau first half tadi boleh terima sebab first half Malaysia bermain dengan back 4, second half Malaysia dah bermain dengan back 5 balik sebab kemasukan Junior dengan membawa keluar Paulo. So
sepatutnya Brandon boleh untuk bergerak lebih move ke tengah sikit untuk influence dan juga memberi support kepada Endrick. Tetapi perkara tersebut in term of transisi boleh dikatakan agak kurang. Jadi perkara tersebut yang menjadikan bahagian tengah pasukan Malaysia agak menjadi loophole dan juga agak jurang yang banyak untuk menyerang pasukan China. Jadi dekat sinilah bermulanya di second half. Malaysia boleh dikatakan lebih kepada more to defend. Jadi bila more to defend, lebih kepada bertahan, memang kita boleh nampak yang China yang banyak bergerak dan juga banyak melakukan counter attack dan juga serangan, berbanding Malaysia yang lebih kepada pergerakan long ball sahaja di second half, yang mana kita boleh nampak lah banyak hantaran-hantaran jauh dilakukan untuk mencari pemain-pemain di bahagian hadapan. So benda tu yang agak memenatkan lah. Sebab apa? Sebab China ada fizikal yang solid dan sebagainya. Jadi bila nak harapkan kepada trio kita, iaitu Darren Lock, Faisal Halim dan juga Arif Aiman di second half untuk exploit dan juga guna mereka punya pace sahaja, dia agak kurang lah. Jadi benda tu mempengaruhi kepada gameplay Malaysia in term of attacking, apabila tak ada seorang yang boleh influence dan juga memberi support kepada Endrick untuk lebih kepada ball progression di bahagian tengah. So boleh dikatakan lawan dengan China kita kurang daripada segi kestabilan di bahagian midfield. Tapi overall is not bad. Overall is still okay sebab mereka mampu bertahan dengan baik. Jadi untuk skuad kebangsaan Malaysia kali ini, apa yang boleh saya katakan, untuk defend backline pasukan Malaysia kali ini memang super. Memang overall is a good player. And pujian memang harus diberikan kepada Dion Kus. Dion Kus memang untuk game ni reading game. Kalau kita lihat one on one punya situation, dia bertindak sebagai ball playing defender, bawa bola naik atas. Lepas tu dia banyak intercept hantaran-hantaran crossing yang dilakukan oleh pemain-pemain China. Lepas tu dia block shooting yang dilakukan oleh pemain China. Reaction dia dalam D-box kan. Lepas tu dia elak daripada buat mistake-mistake. So Dion Kus memang is a perfect player. Junior Estal dia masuk menggantikan Paulo, something yang bagus. Sebab apa? Sebab China ada sizing yang fizikal. Jadi apa yang dilakukan oleh Junior Estal adalah more tu untuk memenangi area duel. Sebab kalau kita lihat daripada banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan China, mereka cuba untuk crossing, mereka cuba untuk hantaran-hantaran jauh. Jadi dengan adanya pemain seperti Junior Estal, dia akan lebih akan lebih proper untuk bertahan dengan memenangi bola di udara, dengan memenangi bola daripada segi untuk challenge fizikal dan juga sizing pemain China. So that is a positive thing. Bila masuk Junior Estal, kita ada player yang lebih bagus. Untuk Dominic Tan dia bagus, tapi dia agak fragile, agak mudah injured. Dan untuk Shahrul Nazim, this is a good thing untuk dia beraksi peringkat antara bangsa. Dia buat kerja bagus juga, walaupun ada beberapa kali dia kena exploit, tapi bagus juga dia recovery. Untuk Syahmi agak merisaukan sebab Syahmi banyak terekspos kepada pergerakan di bahagian kanan pasukan Malaysia semalam. In term of dalam a few minutes bila masuk second half tu, dia ada satu gerakan yang dia buat hantaran kepada Faisal Halim. Tetapi after that memang boleh katakan Syahmi Safari dia punya bahagian tu agak terekspos dan terdedah kepada serangan balas yang dilakukan oleh China, dan China banyak attack di bahagian kanan pasukan Malaysia lah. So benda tu agak merisaukan lah untuk skuad kebangsaan Malaysia. Koh Beng Ong macam biasa is a super player. Untuk Shihan game ni saya memang bagi pujian. Dia punya reading game bagus. Dia berani keluar bila hantaran lintang dilakukan, dia tumbuk semua. Lepas tu daripada segi shot stopper bagus. Dia punya distribution daripada distribution ball pun bagus. So Shihan dah complete lah. So backline tak ada masalah. Cuma game ni memang kita nampak ketidakstabilan di bahagian tengah. Dan untuk attacking force, kalau kita boleh katakan Paulo Jose macam saya cakap awal, jadilah dia tak berapa hidup. Tapi masuk second half lebih kepada dua midfield. Dan kalau kita lihat kemasukan Azam menggantikan Endrick, walaupun pada awalnya agak kurang, tetapi dia ada melakukan pressing. Dan kelebihan yang ada pada Azam ni adalah daripada segi dia punya vision dan juga passing accuracy. Dia adalah player yang sangat kreatif dan dia ada passing yang sangat lawa. Contohnya dia buat passing dalam last minute tu memang on point. So dia boleh create something yang orang kata apa, berbeza dimensi daripada segi passing daripada bahagian bawah. So he is a really good player untuk create chance bagi pasukan Malaysia, dan juga untuk jadi deep line playmaker is really good for him. Untuk Faisal Halim memang world class punya player, kita tak payah sembang. Dia antara player yang paling rajin dalam padang. So that is a good thing. Arif Aiman untuk game ni kita kena faham, second half dia masuk lebih kepada winger. Tapi waktu tu Malaysia dah memang bahagian tengah tak apa hidup, so dia tak boleh nak buat something. Tetapi waktu dia jadi winger, dia ada glitch hampir 4-5 orang. So benda tu positif, dia still lagi dapat highlight. Tapi bila berlakunya pertukaran, dia relok dibawa keluar, Safawi dibawa masuk, Arif Aiman diletakkan sebagai pemain nombor 9. Dan
dan banyak hantaran-hantaran jauh dilakukan. So dalam hantaran-hantaran jauh dilakukan ni, Arif Aiman kebanyakannya isolated. Dia banyak bergerak secara seorang. Dia kena bola diletakkan depan, dia ligan, tak ada orang nak beri support kan. So benda tu kita tak boleh nak judge dia terlalu cepat, sebab the gameplay itself pun semalam lebih pada counter di second half. So kita tak nampak the proper way of free flowing football. So benda tu mungkin Kipanggun punya tactical, sebab di second half lebih kepada bertahanan. So benda tu yang kita boleh katakan lah untuk skuad kebangsaan Malaysia. Safawi bagi saya not bad, dia ada satu percubaan, tapi overall attacking force Malaysia kalau boleh perbaiki daripada segi decision making, daripada segi mereka execution, saya rasa Malaysia akan jadi lagi better lah. Jadi keseluruhan untuk game ni bagi saya overall semua not bad, memang bagus, berjaya seri dengan China. Cumanya kalau boleh kita punya midfield kena lebih stable lah kan? Kena lebih stabil. Macam lawan dengan Syria itu stabil, lawan dengan China ni kurang stabil, yang menyebabkan Malaysia kurang daripada segi influence ketika mereka menyerang. Dan mungkin ini adalah salah satu lagi eksperimen yang diguna pakai oleh Kipanggun untuk menilai para pemain. So kita janganlah expect banyak kan, sebab apa tak bawa turun start apa. Walaupun saya kecewa tak bawa turun start, tapi obviously lah kalau kita tengok game ni memang Kipanggun nak cuba lagi player. So akhirnya eksperimen dia berjaya lah, berjaya ikat satu ranking 80 dengan satu sama. Dan untuk Matt Davis, bagi saya he is a good player. Daripada segi cover up dia bagus, dia naik bagus untuk game ni, offensif, defensif pun bagus kan. Dia banyak challenge dan dengan pemain China. So overall saya puas hati lah game ni. Saya puas hati lah. Overall saya puas hati. Even midfield kita tak berapa berfungsi dengan baik, tapi saya berpuas hati lah, sebab saya faham lah apa peranan Brandon yang lebih drop, lebih deeper. Kalau nak jadi lebih better, mungkin Brandon boleh main number 8, Stuart letak number 6 dan mungkin jadi lebih prefer, lebih better. Dan Endrick main dengan 3 midfield ni, saya rasa boleh pergi jauh lah kan. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.